Okay. So kita buat ulang kaji dulu tentang tajuk sukatan membulat. Sebenarnya tajuk sukatan membulat ini tak banyak benda di dalam itu tau. Sikit aja sebenarnya. Okay. So kita mula dengan pertama iaitu berkaitan dengan sudut. Okay. Apakah unit untuk sudut? Unit? Ada dua kita belajar. Satu ialah darjah dengan radian. okey, satu ialah darjah, satu ialah radian. Apa hubungan antara mereka? Kalau darjah nak tukar kepada radian, Tara, darjah nak tukar kepada radian. Tara, berapa? Ayuni sambung. Hidayah tu boleh darjah tukar kepada radian? Okey, sekejap. 180 bagi pi, teacher. Darjah kepada radian. Okey, pi per 180. Okey. Okey. So yang terbalik itu ialah darab 180 per pi. Okay, Hidayah tu kalau awak pening mana satu awak nak tukar, awak tengok ini. Awak nak tukar kepada radian kan? Awak nak radian kan? So pi dulu. Sebab pi selalu dikaitkan dengan radian. Awak nak tukar kepada darjah dulu. Dia sebenarnya ada kaitan dengan ini tau. Katakan awak tengok Katakan cikgu nak buat 50 darjah, saya nak tukar kepada radian. So cikgu akan buat 50 darjah darab pi bahagi 180 darjah. Kalau cikgu masukkan unit. Kalau kamu tengok, ini dengan ini potong, yang saya tapak ialah radian. So itu sebabnya kenapa darab pi per 180 awak tapak radian. Itu satu cara awak hafal lah. Okay. Kalau cikgu hafal macam ni. Cikgu hafal macam ni. 180 darjah sama dengan pi radian ataupun pi radian sama dengan 180 darjah. Tak kisah macam mana arah awak hafal. Okay. Lepas tu bila katakan soalan nak 50. Bila soalan nak 50, cikgu akan tulis 50 darjah di bawah unit yang sama. Di bawah unit sama, lepas tu cikgu buat cross. So kamu akan nampak ialah 50 darab pi. Okay. Yang tinggal itu di bawah, bagi 180. Okay. Ataupun kalau kamu tengok arah yang terbalik, okay, katakan sekarang cikgu bagi radian. Okay. Cikgu bagi radian, contohnya cikgu kata 1.4 radian. Cikgu nak tahu berapa darjah. So cikgu akan tulis dia di bawah radian, lepas tu cikgu buat cross. So cikgu akan tahu 1.4 akan kali dengan 180 bahagi pi. Itu cara saya hafal lah. Okay. Tak kisah macam mana kamu hafal, janji ingat aje lah. Okay. Ayuni sudah lupa kan tukar radian. Mesti cikgu masih ada buat lagi kan? Okay. Tak kisah macam mana kamu hafal benda ini, janji awak ingat deh. Radian macam mana tukar kepada darjah, darjah macam mana ubah kepada radian. Benda ini awak kena ingat lah. Boleh ya? Okay. Okay, itu berkaitan dengan unit dia. Kita ada darjah, kita ada radian. Lepas tu di bawah sukatan membulat, kita ada dua caban. Satu berkaitan dengan panjang lengkok. Satu dikaitkan dengan luas setong. Kamu tak payah sibuk salin yang nanti cikgu bagi PDF. Lagipun bila awak salin sekarang, awak tak tahu susunan macam mana. Sebab awak tengok kan kejap cikgu tulis kiri, kejap cikgu tulis kanan. So jangan salin lagi sekarang. Dengar aja. Okay. Sebenarnya cikgu lagi galakkan kamu bukan ikut saya. Awak buat sendiri, satu nota sendiri. So awak tengok sekejap aja kita boleh siap nota ini. Okey, panjang lengkok. Apa rumusnya? Cikgu bagi balik kepada Ayuni sebab Ayuni tak ada sumbangan kepada soalan. So dia sumbangan kepada nota kita. Panjang lengkok apa rumusnya? Ayuni? Theta bahagi 360 darab 2 pi j. Bagi 360 darab 2 pi j. Ada rumus lain tak selain daripada ini? J theta. Okey, satu lagi ialah J theta. Okey, bagaimana dengan luas setong? Apa rumusnya?
Theta bahagi 360 darab pi J kuasa 2. Okay. Darab pi J kuasa 2. Rumus lain? 1/2 J kuasa 2 theta. Okay. Apa bezanya ataupun bila waktunya kita nak pakai yang warna biru ini dengan bila masanya kita nak pakai warna merah ini? Macam nak bezakan ataupun sesuka hati aja? Kalau yang biru tu untuk darjah. Okay. So yang membezakan dia ialah okey, betul-betul apa yang you kata Yang membezakan dia ialah sudut dia lah. Okey. Kalau kita nak pakai yang warna biru punya, itu waktu tu sudut dalam unit darjah. Okey. Kalau nak pakai yang merah punya, itu apa yang kita belajar dalam tajuk ini, waktu itu sudut dalam unit radian. Okey. So bila cikgu ada bagi maklumat sudut dalam darjah, cikgu akan galakkan kamu pakai yang ini dengan inilah. Tengoklah dia nak panjang lengkok ke dia nak luas seto. Kalau cikgu bagi unit radian, pakai yang warna merah punya. Itu waktu kita nak cari panjang lengkok, luas seto ataupun jejari. Bila soalan tanya kita apa sudut dia, maka bergantung kepada awak. Kalau awak nak tulis sudut awak dalam unit darjah, awak pakailah warna biru punya. Kalau awak nak sudut dalam unit dalam warna merah punya, awak pakailah yang merah punya. Ini yang cikgu uji dalam kuis hari itu kan. Cikgu setakat uji awak tahu tak rumus mana nak pakai. Ada satu soalan cikgu tanyakan, cari sudut sesuatu luas seto. Cikgu tanya apa rumus kamu pakai. Sebenarnya waktu itu kalau cikgu bagi maklumat panjang lengkok, cikgu bagi maklumat jejari, cikgu kata cari sudut dan cikgu tidak nyatakan sudut itu dalam unit apa, awak pilih atas ini pun betul, pilih bawah ini pun betul. Bezanya ialah satu jawapan dalam unit darjah, satu jawapan dalam unit radian. Okey, lepas tu kamu kena faham lagi, soalan kadang-kala akan melibatkan perimeter dan luas kawasan berlorek. Okey, dan kamu kena faham di sini, kalau soalan tanya perimeter, kita akan jumlahkan semua sisi. So kamu akan dapati langkah terakhir kamu, okay? Langkah terakhir kamu, okay. Okay. Langkah terakhir kamu selalu ialah tambah. Sebab kita nak tambah semua sisi yang ada. Semua sisi yang ada. Dan kalau kamu tahu ini ialah soalan sukatan membulat, tak dapat elakkanlah bila awak nak jawab perimeter, dia akan dikaitkan dengan panjang lengkok. Dia tak ada kaitan dengan luas sektor dah. Bila cikgu tanya perimeter, awak jangan pergi cari luas sektor. Tak ada kegunaan. Dua benda yang berbeza. Macam kalau cikgu kata, cikgu nak ukur tinggi kamu. Cikgu nak tahu berapa ketinggian awak. Tak guna awak tahu berat awak. Walaupun tinggi dengan berat selalu dikaitkan bersama. Contohnya panjang lengkok dan luas sektor selalu dalam satu soalan mungkin uji kedua-dua. Tapi bila cikgu tanya perimeter, tak payah fikir luas sektor. Tak ada kaitan dengan luas sektor. Dia dikaitkan dengan panjang lengkok. Dia dikaitkan dengan panjang lengkok. Dan begitu juga untuk luas kawasan berlorek lah. Kalau saya tanya luas kawasan berlorek, okey, yang akan terlibat di sini mesti luas sektor. Tidak ada kaitan dengan panjang lengkok. Kamu jangan campur aduk dua benda itu. Okay? Sampai satu tahap cikgu akan kata, kalau soalan tanya luas kawasan berlorek, kalau kamu tak erti buat, sekurang-kurangnya awak pergi cari luas sektor letak situ. Mungkin boleh dapat sikit markah. Begitu juga kalau cikgu tanya perimeter, awak tak erti buat, awak pergi cari panjang lengkok letak situ. Mungkin awak boleh dapatlah satu markah kaedah aku. Tengoklah kalau awak dapatlah panjang lengkok yang dikehendaki oleh soalan. Okey, boleh Hanya beza di sini ialah kalau luas kawasan berlorek, kita punya idea kita tak semestinya. Kadang-kala dia melibatkan tambah, kadang-kala dia melibatkan tolak. Memang bergantung kepada gambar raja. Memang bergantung kepada gambar raja. Sebagai contohnya, kalau cikgu bagi cikgu bagi macam katakan cikgu bagi satu benda macam ini, lepas tu cikgu bagi satu benda macam ini, contohnya ini ialah sektor bulatan, ini ialah sektor, ini ialah segitiga, dan cikgu minta kamu cari luas kawasan berlorek ini. So kita akan pakai tambahlah segitiga tambah sektor.
Tapi ada masanya mungkin keadaan macam ini. Cikgu tanya apakah luas kawasan ini? Awak nampak luas sektor tolak luas segitiga. Ini gambar raja dia. Dan ada masa pula luas segitiga tolak luas sektor. Memang idea ini akan berkandung kepada gambar raja yang diberi. Tapi biasanya di situlah nak tambah ke nak tolak ke, soalan yang lebih rumit sikit mungkin ada tambah ada tolak. Okay? Dia tak macam perimeter. Perimeter yang terakhir mesti tambah. Tambah semua sisi yang kita sudah cari, kita jumlahkan. Itu perimeter. Kalau luas kawasan berlorek ada dua kemungkinan. Mungkin tambah, mungkin tolak. Tapi apa yang dikaitkan di sini mesti luas sektor, luas segitiga, luas bulatan, luas segi empat, luas trapezium, benda-benda yang berkaitan dengan luas. Okay? Kalau sini perimeter biasanya dikaitkan dengan panjang lengkok, jejari, ataupun kadang-kadang hanya panjang ini tolak panjang ini untuk tapak sepanjang sisi. Semua berkaitan dengan panjang. Okay? So itu awak asingkan perimeter dan luas kawasan berlorek. Okay. Kemudian satu lagi awak perlu tahu ialah dari segi teknik nak jawab soalan. Kalau soalan itu mula dengan, dia mula dengan cari sudut. Ataupun jejari. Maksudnya soalan itu mungkin ada A, B, C, D. Tapi dia mula dengan pertama cari sudut ataupun cari jejari. Dia minta kita cari sudut ataupun cari jejari. So kita akan menghadapi masalah ialah sebab semua rumus ada sudut, semua rumus ada jejari. Mana satu nak pakai? So biasanya bila soalan jenis ini awak cari maklumat dulu. Okay? Cuba cari ada maklumat berkaitan dengan panjang lengkok ataupun perimeter tak? Kalau ada maklumat tentang ini, maksudnya kita akan gunakan panjang lengkok punya lah. Kita akan gunakan panjang lengkok punya formula untuk cari sudut ataupun jejari berkenaan. Okay? Kalau tak ada, awak pergi cari pula, ada tak maklumat berkaitan dengan luas sektor ataupun luas kawasan berlorek? Ini bergantung kepada soalan lah luas kawasan berlorek, kalau ada maklumat itu, biasanya dia pula dikaitkan dengan sebelah sini lah. Dia dikaitkan dengan sebelah sini. Tapi awak akan dapati ada soalan ada soalan dia minta cari sudut, minta cari jejari. Tapi dia tak ada mana-mana maklumat yang ada kaitan macam ini. Tak ada panjang lengkok, tak ada perimeter, tak ada luas sektor, tak ada luas kawasan berlorek diberi. Maka bila keadaan ini berlaku, awak kena bebaskan awak punya minda, pergi tajuk lain. Dia tidak mula dengan tajuk sukatan membulat. Dan biasanya dia akan terlibat di sini, mungkin melibatkan segitiga. Okay. Kalau melibatkan segitiga, kamu fahamlah, dia mungkin melibatkan teorem Pythagoras, dia mungkin melibatkan trigonometri yang asas, kalau awak tapak segitiga bersudut dekat. Kalau awak tidak tapak segitiga bersudut dekat, mungkin dia melibatkan penyelesaian segitiga yang awak belajar dalam tingkatan 4. Okay? Dan berkaitan juga mungkin berkaitan dengan sudut-sudut lah. Okay? Hanya setakat jumlah sudut ialah 180 darjah, ataupun kalau tadi trigonometri pun ada melibatkan sudut. Okay? Ataupun kadang-kadang dua garis yang selari, kadang-kadang itu ialah segitiga kaki sama, itu ialah segitiga sisi sama. Maksudnya cuba keluar daripada sukatan membulat, cari sumber lain. Biasanya benda itu dikaitkan dengan segitiga dan sudut. Okey, carilah maklumat tentang benda lain. Khasnya kalau gambar raja itu awak nampak segitiga bersudut dekat. So bila dia tanya sudut, kemungkinan sangat besar kita akan gunakan sumber lain untuk tapak dia. Lepas tapak sudut dan jejari, baru pula soalan tanya panjang lengkok, luas sektor dan seterusnya. Okay. So ini secara hanya apa yang awak belajar dalam tajuk ini. Kalau kamu tengok sikit saja sebenarnya. Okay. Hanya bentuk soalan sajalah. Okay, kejap ya.